Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami daripada kelas ES535A, kami akan membentangkan tajuk langkah-langkah kawalan dan keselamatan bagi penggunaan teknologi futuristik. Sebelum itu, kita kena tahu dulu apa itu teknologi futuristik. Okey, teknologi futuristik adalah suatu teknologi di mana ia akan berlaku pada masa selepas masa sekarang, maksudnya pada masa hadapan. Ketibaannya dianggap tidak boleh dielak oleh sebab kewujudan masa dan hukum fizik. Sebab apa? Sebab wujudnya masa. Kita akan ada masa depan dan kita ada hukum fizik yang boleh menciptakan sesuatu teknologi tu lebih canggih, lebih moden. Okey, kita tengok gambar Albert Einstein kat bawah ni. Dia kata, imagination is more important than knowledge. Okey, maksudnya imajinasi ni penting. Maksudnya kita penting untuk berimajinasi dulu. Untuk contoh macam kita nak buat kereta terbang. Okey, kita imajinasi dulu. Tapi imajinasi ni bukannya hanya angan-angan kosong. Tak. Dia disertakan dengan ilmu pengetahuan. Jadi bila imajinasi campur dengan ilmu pengetahuan, dia akan jadi satu teknologi yang di luar jangkaan manusia. Albert Einstein ni dia dah banyak membuat hukum fizik yang boleh menggemparkan dunia. Antaranya adalah fotoelektrik. Fotoelektrik ni alat yang menghasilkan arus elektrik apabila cahaya sampai kepadanya. Itu antara contohnya lah teknologi. Okey. Barulah kita masuk kepada kawalan penggunaan teknologi futuristik. Okey, kawalan penggunaan teknologi futuristik. Macam mana kita nak mengawal teknologi penggunaan dia? Okey, yang pertama adalah kita mengahadkan masa dan penggunaan teknologi. Okey, contohnya dari bidang pendidikan. Teknologi pada masa hadapan, contoh kalau kita belajar dalam kelas, kita menggunakan pelbagai teknologi. Mungkin kita sudah belajar menggunakan iPad, display screen or whatever. Okey, mungkin kita boleh hadkan masa. Mungkin kita boleh gunakan dalam masa 2 jam sahaja menggunakan teknologi. Kemudian teknologi itu akan bukan terpadam, dia akan berehat. Sebab apa kita kena hadkan masa? Sebab itu adalah teknologi futuristik, adalah teknologi masa depan yang lebih canggih, yang lebih maju. Jadi dia akan menggunakan kos yang lebih tinggi dan elektrik yang banyak. So kita boleh menjimatkan elektrik dan kos untuk masa hadapan. Okay, yang kedua adalah membuat kempen penggunaan teknologi futuristik. Contoh di sekolah, guru-guru boleh melakukan 1 hari untuk kempen penggunaan teknologi futuristik ni. Maksudnya kita tunjuklah apa contoh teknologi futuristik, apa kebaikan. Kalau ada kebaikan, mesti ada keburukan teknologi ni. Jadi pelajar-pelajar tu dapat membuka mata mereka supaya pada masa hadapan mereka akan menggunakan suatu teknologi futuristik ni dengan sebaik yang mungkin. Okey, untuk kawalan penyalahgunaan teknologi futuristik, macam mana kita nak kawal penyalahgunaan ni? Ada beberapa pihak yang perlu memainkan peranan. Yang pertama adalah ibu bapa ataupun penjaga. Contoh ibu bapa atau penjaga, dia boleh memantau dan mengawal anak-anak mereka. Contoh kalau di rumah, memantau dan mengawal anak-anak mereka daripada menggunakan satu peranti teknologi itu terlalu lama. Dan mereka boleh salah satunya mereka memantau tontonan apa yang ditonton oleh anak-anak mereka. Mereka juga boleh memberi larangan, maksudnya memberi nasihat tentang apa keburukannya kalau kita berlebihan menggunakan sesuatu peranti teknologi itu. Okey, yang kedua, pendidik adalah di sekolah. Di sekolah, pelajar boleh berkomunikasi dengan pelajar tentang bahayanya penggunaan peranti teknologi ni. Selain daripada kita membuat kempen tu, dalam kelas pun guru boleh bagi tahu. Guru boleh bagi tahu kepada pelajar tentang bahayanya penggunaan peranti teknologi ni. Ada bahayanya, ada baiknya. Macam tu. Okey, yang ketiga adalah pakar pediatrik. Pakar pediatrik ni adalah satu cabang perubatan di mana dia untuk bayi dan kanak-kanak. Jadi maksudnya dekat sini pakar pediatrik ni boleh berjumpa atau menasihatkan ibu bapa mereka untuk meningkatkan kemahiran berkaitan teknologi. Maksudnya nak cakap macam pakar pediatrik ni
dia nak okey untuk menjaga kesihatan anak-anak kita sebab jangan terlalu lama bermain dengan sesuatu peranti teknologi tu. Jadi pakar pediatrik ni menasihatkan ibu bapa untuk meningkatkan kemahiran berkaitan teknologi. Maksudnya supaya kita seiring dengan teknologi mereka. Kita tahu buruknya dan baiknya. Okey, macam tu. Dan akhir sekali adalah kerajaan. Kerajaan ni dia telah kerajaan juga ada menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk membantras penyalahgunaan media sosial yang diterajui Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Itu untuk penyalahgunaan macam laman sosial, macam internet macam tu. Tapi kalau bagi inisiatif jangka panjang, mungkin sampai masa hadapan, kerajaan sedang melaksanakan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebab ini bertujuan untuk memperkukuhkan peruntukan dalam akta termasuk mengambil kira teknologi yang terkini. Jadi itu saja untuk kawalan penyalahgunaan dan kawalan penggunaan teknologi futuristik. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan tajuk keselamatan dokumen. Keselamatan dokumen ini terdiri pada dua bahagian, keselamatan sistem dokumentasi dan juga keselamatan dokumen sahaja. Sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, saya akan terangkan dulu tentang maksud dokumen. Maksud dokumen di sini adalah sesuatu yang bertulis atau bercetak yang digunakan sebagai rekod atau bukti yang disebut sebagai dokumen. Sebagai contoh, pada era kini, digital atas talian dan sistem jaringan yang telah meluaskan lagi capaian dokumen dalam format lembaran dan data elektronik. Okey, itu adalah sebagai contoh dia kan. Kita teruskan kepada poin pertama kita, iaitu keselamatan sistem dokumen. Keselamatan sistem dokumen ni terdapat beberapa langkah. Yang pertama, kita kena memastikan sistem penyimpanan dokumentasi mempunyai ciri-ciri keselamatan. Dan yang kedua adalah kita hendaklah mengawal dan merekodkan semua aktiviti capaian dokumentasi yang sedia ada. Dan kita akan teruskan pula kepada keselamatan dokumen. Keselamatan dokumen terdiri daripada beberapa langkah. Yang pertama adalah penyimpanan dokumen rasmi di storan atas talian, sebagai contoh Amazon, Cloud Drive dan Dropbox tidak dibenarkan sama sekali. Dekat sini bermaksud sebarang dokumen rasmi tidak dibenarkan sama sekali untuk disimpan di storan yang lebih umum, sebagai contoh Amazon, Cloud Drive ataupun Dropbox. Dan sistem dokumen adalah difail dan dilabelkan mengikut klasifikasi keselamatan seperti terbuka, terhad, sulit, rahsia atau rahsia besar. Yang seterusnya, pergerakan fail dan dokumen hendaklah direkodkan dan perlulah mengikut prosedur keselamatan. Manakala kehilangan dan kerosakan ke atas semua jenis dokumen perlu dimaklumkan mengikut prosedur arahan keselamatan. Okey, itu antara langkah-langkah tentang keselamatan dokumen. Okey, baiklah, di sini saya ingin menerangkan dengan lebih detail lagi. Okay. Sebagai contoh, satu dunia kita telah digemparkan dengan wabak pandemik COVID-19. So, kebanyakannya PDPC, iaitu pengajaran dan pembelajaran kita dilaksanakan menggunakan konsep ubiquitous learning, iaitu pembelajaran di mana-mana saja. Bila kita katakan menggunakan konsep ubiquitous learning ni, kita boleh belajar di mana-mana, pada bila masa, dan juga boleh dikaitkan dengan gadget, sebagai contoh smartphone, laptop, desktop, netbook, komputer. Okay, so dekat sini pelbagai platform yang boleh pengajar guna untuk melaksanakan PDPC itu. Dan dekat sini contohnya juga untuk keselamatan dokumen, kita sebagai mahasiswa
menggunakan pelbagai website ataupun pelbagai platform untuk kita menyiapkan semua tugasan yang pensyarah bagi kepada kita. Antara salah satunya adalah email. So, bila kita dah siapkan semuanya tugasan kita, kita hendaklah menghantar kepada email. Dan jadi di sini kita seharusnya menyimpan segala dokumen kita, iaitu assignment ataupun latihan yang diberikan oleh lecturer di dokumen yang selamat. Okey, kawalan keselamatan kawasan dan persekitaran. Okey, yang pertama kita boleh tengok kawalan penjagaan yang ketat. Contohnya macam kita letak orang untuk memantau kawasan ataupun persekitaran tersebut, ataupun kita boleh guna CCTV. Okey, yang kedua, menetapkan peraturan semaksimal mungkin. Kita buat peraturan, kita tampal peraturan dekat kawasan atau persekitaran kat situ. Okey, yang ketiga, mengikut arahan dan peraturan. Kalau kita nak guna ataupun kita nak apa-apa je lah, kita kena ikut arahan, kena ikut peraturan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada keselamatan peralatan. Keselamatan peralatan ni adalah cara kita menjaga peralatan tersebut. Jadi untuk poin pertama adalah perisian antivirus. Okey, kegunaan antivirus ni adalah untuk menghalang virus. Macam kita tahu, virus ni adalah salah satu benda yang boleh menyebabkan sistem operasi kita terganggu. Dan kalau kita tengok sekarang ni, dalam bidang pendidikan di mana pembelajaran sekarang ni boleh berlaku di alam maya tanpa perlu berdepan, dan kalau kita nak cari maklumat pun kita hanya perlu melayari internet dan buka macam-macam laman sawah untuk dapatkan maklumat. Dan kita boleh bandingkanlah pendidikan sekarang dengan pendidikan dulu. Kalau pendidikan dulu, kalau kita nak cari maklumat, kita terpaksa pergi perpustakaan untuk cari maklumat. Tetapi berbeza dengan pendidikan sekarang. Dan tanpa kita sedar, bila kita buka laman macam-macam laman sesawang, dan kita melalui internet dan kita buka macam-macam laman sawah, tanpa kita sedar, kita dah membuka peluang yang besar untuk virus masuk dalam peralatan kita. Dan macam saya cakap tadi, untuk menghalang virus, kita perlu ada perisian antivirus. Virus dia ada tempoh. Contoh, dia tempoh 1 tahun. Selepas habis 1 tahun, kita terpaksa untuk beli antivirus yang baru pula. Tetapi untuk teknologi yang akan datang, kita boleh gantikan antivirus ni dengan salah satu benda, kita panggil dia sebagai chips. Chips ni kecil je, di mana kita boleh masukkan chips tu dalam peralatan kita dan kita ada tempoh. Macam antivirus ada tempoh dia dan kita kena beli yang baru. Tapi kalau kita guna chips ni, kita tak payah dia tak ada tempoh dan kita tak perlu beli yang baru. Sebab kegunaan dia adalah seumur hidup. Kita fungsi untuk chips ni dia sama juga fungsi untuk antivirus. Fungsi dia adalah untuk menghalang virus masuk ke dalam peralatan kita. Terusnya kita pergi pada poin yang kedua, di mana iaitu penempatan peralatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah cara kita meletakkan peralatan tersebut ataupun cara kita menjaga peralatan tersebut. Dan macam kita tahu, kalau kita gunakan komputer ataupun laptop, kita perlu bawa peralatan tersebut pergi ke kedai untuk diservis. Kemungkinan 2 tahun sekali ataupun setahun sekali. Dan kalau di sekolah, pelajar yang nak cari maklumat, pihak sekolah dah sediakan maklumat komputer. Jadi, bila kita masuk maklumat komputer, kita kena ikut peraturan dan kita tak payah nak risau tentang keselamatan maklumat komputer sebab kita dah tahu, okey, komputer ni terletak elok dan dia dijaga rapi. Tetapi, macam kita boleh tengok dalam video yang dipaparkan dalam YouTube, di mana pembelajaran ni boleh berlaku di mana sahaja. Dan dalam video tu tunjuk pembelajaran berlaku dalam hutan, di mana dalam hutan pun kita dapat maklumat dengan gunakan teknologi tanpa kita perlu bawa komputer, tanpa perlu bawa laptop dan sebagainya. Kalau kita fikirkan balik, macam mana kita nak jaga peralatan tersebut dalam hutan? Kalau di sekolah kita tahu peralatan ni selamat sebab dia ada dalam bilik yang dikawal. Tapi ini teknologi ni di dalam hutan. Macam mana kita nak pastikan yang dia selamat dan tak ada kerosakan? Untuk pastikan teknologi dalam hutan tak rosak adalah di mana kita boleh mencipta satu aplikasi di mana kita hanya membuat turun aplikasi tersebut. Aplikasi itu berfungsi untuk menjaga teknologi ada dalam hutan tu. Bagi contoh, kita tak payah bawa teknologi tersebut pergi ke kedai untuk diservis dan kita tak payah risau pasal macam mana keselamatan dia sebab aplikasi itulah yang akan menjaga peralatan tersebut. Macam dia serviskan peralatan kita dan dia jaga
peralatan kita daripada binatang-binatang buas dan sebagainya. Jadi kesimpulan di sini, secanggih mana pun teknologi tersebut, walaupun untuk teknologi masa depan kita belum tahu lagi rupa bentuk dia macam mana, cara penggunaan dia macam mana, tetapi apa yang penting adalah cara kita menjaga peralatan tersebut. Jadi itu sahaja daripada kami mengenai langkah-langkah kawalan dan keselamatan bagi penggunaan teknologi futuristik. Sekian, terima kasih.